Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya di youtube.com/Azril Nazli alias. Cuaca agak panas hari ni, dan anda terpaksa lah melayan bunyi bosket kena dengan plastik ni. Okay, mari kita jalan-jalan dan sambil saya memikirkan topik apa yang nak dikeutarakan kali ini. Dah tentulah mestilah berkaitan dengan motorsport, sim racing atau misteri. Tunggu saya clear dulu kawasan ni. Sekarang ada operasi memeriksa paras bunyi exhaust sekarang ni, dan ianya telah sampai di wilayah Kota Warisan. Jadi saya nak keluar naik kereta ni pun takut-takut. Okey, rotary ni enjin bunyi exhaust. Kalau yang kereta saya ni lah kalau bawa macam ni mana dengar bunyi exhaust, senyap je. Tapi kalau RPM dia tekan sampai maksimum memanglah menjerit-jerit. Kat situ saya punya serba salah dekat mana. Sebab kereta ni tidak didatangkan dengan resonator dan juga catalytic converter, dan telah menggunakan muffler yang ada bunyi lah daripada Girardi truss. Kereta BMW saya dah pasang balik muffler, senyap daripada Haman. Volvo time macam ni memang tak keluar lah, simpan rumah lah kan, seperti rakan-rakan saya lain. Tengok betul-betul di sini dia tak roadblock depan. Saya tak ada. Ada kawan saya shot gambar dia ada roadblock check exhaust ke depan ni. Jadi saya ke depan dahulu. Pusing-pusing dahulu. Okey, belah sana pun tak ada roadblock. Okey, selamatlah. Yang dah balik dah. Saya pun risau tau. Mana dia bising, so saya senyap je. Okey, topik yang saya nak kupas ni ialah saya mengajak kawan-kawan saya turun trading. Memang tak pernah putus-putus mengajak, dan ramai yang telah terjebak dengan pujukan saya lah pergi turun trading untuk kali pertama dalam hidup mereka lah kan. Okey, jadi saya nak bercerita lah. Ada rakan yang menyahut, ada rakan yang tak nak menyahut. Okey, yang menyahut ni yang terbaru, yang paling terbaru ialah dua orang pemilik truk satu tu Navara, satu lagi Mitsubishi Triton yang telah di-convert untuk yang telah dimodifikasi untuk perkara berikut, iaitu kenderaan mereka telah direndahkan dan pacuan roda belakang. Jadi kemarin saya nampaklah Nissan Navara warna gold dah turun dulu. Yang masa SP Auto last year saya dah pandu, dan teman sekali seorang rakan saya Afifia daripada Roadrunner Auto Parts, iaitu Mitsubishi Triton VGT. Ada video dia, kalau anda search Azril Triton VGT, sempat jumpalah video tu. Sampai tadi mesej saya nak turun lagi lah. Okay, saya okeylah, ambil lah MSF punya pula kan, main malam. Lepas tu
kembali kat saya mesej, apa tu, dah habis. Dah habis. Satu tiket tu 400 lebih, 70 participant habis. Macam goreng pisang panas tau bisnes trade day sekarang ni. Jadi jangan bersedih, dia ada lagi SP Auto. Lepas tu saya bagi link SP Auto, saya suruh dia contact orang dalam tu. Dia kata ada jadi nak ambil sesi 2 pukul 10 malam, dan insyaAllah saya pun akan turun sekali lah untuk membuat penggambaran video sambil menemankan beliau menghabiskan trade day. Yang seorang yang mesej saya ni tak payah dipujuk, petik je terus turun. Jadi ada juga yang dipujuk berkali-kali tak berani turun. 1001 alasan lah. Jadi saya pun faham lah concern dia orang kan. Jadi ada orang yang saya rasa dengan mindset yang betul selamat di trade day, tapi kalau dia fikir trade day itu tak selamat, dan ianya akan tetap tak selamat. Jadi sebenarnya bergantung kepada mindset dalam kepala otak lah, dan perlu ada usaha untuk berlatih lah. So yang rakan saya tak berani turun ni, walaupun ada performance car, mereka ni menyalahkan menyalahkan pemandu lain lah yang terlalu agresif. Pada mereka terlalu agresif sampai menakutkan mereka untuk membawa kereta dalam lita. Okey, pada mereka terlalu agresif. Kalau katakan pada saya nampak pemandu yang agresif, yang mereka labelkan agresif itu cuma untuk dapatkan seat time ataupun maksimiskan dia orang punya track hours sebab bayar mahal kan. Pada saya jamin semua orang sayang kereta dalam tu, walaupun kereta tu kereta roll cage, kereta perang. Jadi tiada istilah macam orang buat kereta perang ni nak langgar kereta biasa. Tak ada konsep macam tu, sebab kereta perang ni kos lagi mahal tu kot. Cuba bayangkan kalau anda sebut kereta perang roll cage tu adalah Honda Type R FD2 yang kos nak binanya hampir mencecah, kos modifikasi saja dah 100,000 lebih. Takkan dia orang suka nak langgar kereta biasa kan. Mereka lagi pening daripada kita sebenarnya. Saya pernah berborak dengan seorang tuner ni, kos buat FD2 ni untuk MCS berapa? Tak ada cash 120k, tak payah cerita. Ambil kau. So kereta yang sama tu dia orang turun bawa trade day untuk buat driver development. Dia orang buat seat time bersama-sama dengan pelumba-pelumba biasa lah. Mereka pun tahu. Serius saya cakap, kalau anda perlahan dan anda maintain kat anda punya race line, dia orang tahu nak cari line kat mana. Tak payah nak zigzag, nak break, nak bagi laluan. Dia punya tips ialah pandu. Dikatakan anda baharu turun track dia ataupun takut dengan orang dia, anda pandu tapi janganlah perlahan sangat. At least meet lah anda punya goal, kata kelajuan kereta anda. Macam kereta saya boleh kata average kereta saya 2 minit 59, 2 minit 58. Jadi janganlah pandu perlahan daripada tu. 3 minit perlahan lah. Ada set 3 minit perlahan, ataupun 3 minit lebih sikit lah untuk newbie lah. Tapi janganlah lagi perlahan daripada tu, sebab membawa kereta perlahan kat trade day pun membahayakan orang lain. Perlahan tak apa, tapi jangan perlahan di race line, maksud saya. Kan ada mirror belakang kan, kita boleh nampak orang incoming dia berlaju kan. Jadi katakan nak ke kanan tu, kita janganlah menghalang laluan dia. Maksudkan kita meeting kiri, tunggu dia potong, masuklah kanan. Satu lagi teknik ialah kita ambil sesi selama 2 jam. Kita jarak-jarakkan. Kita katakan orang semua nak keluar pada first light yang pertama tu kan, first light yang pertama tu orang semua berlumba-lumba nak keluar kan. Kita duduk apik, relax dulu, bagi tenang dulu. Kita keluar lambat 15 minit, relax. So masa kita keluar tu tak ada siapa pun nak keluar. Jadi itu satu teknik kita layan trade day seorang-seorang. Dan janganlah ambil sesi 1 jam sebab nak murah. MSS selalu buat kan 1 jam RM180. Memanglah macam sardin dia punya pack dia, tak payah. Jadi anda nak turun trade day, pada saya the best anda standby RM800, ambil 4 jam terus. Kereta pun tak stres, ada banyak masa berborak. Ataupun anda, maknanya kalau 2 jam tu pada saya okey. Tapi kalau untuk first timer saya ambil 4 jam lagi bagus, sebab anda boleh tambah anda punya seat time dekat dalam lintas Sepang menggunakan
menggunakan app seperti Track Addict ke, Track Addict search dekat Google App Track Addict. On GPS, start simpan dekat konsol habis cerita. So setiap kali turun track day buat macam tu. Okay, kita kembali kepada mindset. Jadi ada banyak orang yang dah orang yang turun track day ni adalah orang yang berusaha untuk improve lap time dia. Dia takkan suka-suka bawa kita tu slow-slow kalau track day. Jadi kata buat apa point turun track day kalau bawa kereta perlahan. Takkan nak sengaja je bawa dekat straight line yang laju itu je lah peluang kan, tapi bawa perlahan dekat selekor. Jadi dekat track day ni kita kena ada goal. Sebab kat Malaysia ni track day cuma dilumbakan, cuma dianjurkan dalam lintas Sepang. Kita dah faham sangat dah layout Sepang tau lah. 15 pusingan, turn 1, turn 2, turn 3, turn 4, turn 5 tu macam mana. Kalau tak ada simulator pun kita boleh search on board lintas Sepang. Banyak je video untuk buat reference. Oh, break kat sini, break kat marker ni. Jadi benda tu tak perlu diajar sebenarnya. Dia adalah usaha sendiri. Dia bukannya kawan petik ajak je turun track day, lepas tu masuk track tu nganga. Jadi kalau sebut turun track day tu persiapan menyediakan kereta ni selamat tu satu hal. Tayar cukup bunga, service engine dulu, tukar air radiator, cek minyak hitam, cek minyak gearbox, cek paling penting cek brake pad. Brake pad tu haus ke tak. Ataupun kalau anda ada effort pergi kat jalan lurus, pergi bawa laju, try tekan brake maksimum. Nak pastikan ABS berfungsi ke tak. ABS penting dalam track day. Unless kalau anda dah season, dah pro lah, boleh brake tanpa bantuan ABS. Macam pada saya track day ni Malaysia ni anda patut bersyukur tau. Sebab rakan-rakan track day kita kat Singapura tu dah macam ulat dalam batu, dah kepanasan tau. Tak boleh keluar Singapura, nak turun track day tak boleh. Lepas tu bila saya post video-video track day saya, geng-geng daripada Singapura semua geram je message saya. Untunglah dia kata dapat track day. Dia orang terpaksa lah spend duit lagi beli simulator track day dalam simulator. Takkan sedih tu kan. Sampai tahap macam tu. Jadi kita kat sini ni sangat beruntung. Banyak dah pengajar track day sekarang ni. Yang terbaru ialah Todak Motorsport. Dah juga membuat promosi untuk mengajukan track day di lintas Sepang juga. Search saja Todak Motorsport ataupun Todak di Langgar Todak di Langgar Sepang, Sepang di Langgar Todak dekat Facebook mesti jumpa. Duit siap-siap, persiapan untuk bayar yuran dan juga kereta lah. Penting kereta. Dan kalau ada simulator, anda download software Raceroom ke, Assetto Corsa ke, Run Factor, berlatih dahulu lintas Sepang. Kalau anda tak ada PC kat dalam PS4, Great Autosport ada lintas Sepang, Great Autosport dan juga F1. Salah saya Great Autosport 2 ada lintas Sepang, boleh buat. Bolehlah abang berlatih suka-suka dulu. Kalau ada bajet lagi, boleh pergi berlatih dengan simulator di SSAD Driving Academy di Bandar Anstag. Cakap sewa nak sewa 2 jam siap coach. Betul, nanti cari nanti dia apa tu akan beri feedback lah apa bayarannya. Dia tak mahal lah, saya rasa murah aja. Apapun turun track day tu pada saya ialah bersedia, bukan sekadar main turun gitu je. Mesti bersedia. Tak pada hill tu belajar blipping macam ni. Lepas tu kalau kereta tu pay attention dekat water tank punya needle. Macam kita saya kat sini lah, water tank needle bergerak je, tarik throttle. Jangan nak lengjan sampai dia pecah enjin. So nanti anda nak guna juga untuk the next track day kan. Clutch, lupa kereta manual, check clutch jangan sampai dah tak jangan sampai haus. Yang penting bunga tayar. Lepas tu setup untuk track day ni, suspension ni satu benda yang subjektif. Tapi kalau nak setup juga, anda kena tahu apa maksud negative camber, apa maksud toe out, toe in, dan apa efek dia dekat driving. Kalau tak tahu tak payah buat. Kalau tahu, anda boleh cakap lah dekat anda punya
pergi kat kedai tayar tu yang buat alignment tu, cakap saya nak depan negatif 2, toe out plus trigger ke, contoh lah nak toe out lah pula kan. Tapi tak tahu benda masuk toe out, janganlah macam tu. Belakang nak negatif 1.5, toe kosong-kosong depan. Jadi bercerita pasal setting ni adalah satu dunia lain. Jadi first ni at least sekurang-kurangnya kita anda negatif camber lah, bukan straight camber lah. Negatif camber ni supaya nak membantu anda mencengkam kereta sewaktu mengambil seleko sebenarnya, bukan di kalau jalan lurus. Oh, meriah lah. Pasal lambat kat sini ya. Pasal lambat saya pergi orang Johor betul saya ni. Pasal lambat. Saya memang orang Johor pun. Okay, ikut saya pergi pasal lambat ni. Itulah dia tajuk yang saya bercerita tadi ialah trade day lah dan mindset. Kalau kita takut, sampai bila-bila kita takut. Sampai bila-bila tidak boleh overcome masalah takut. Banyak dalam senarai WhatsApp friend saya takut. Tapi Dok juga tanya nak turun trade day. Tapi takut. Jadi video ni khas untuk korang. Untuk overcome perasaan takut tu. Okay. Yang ada simulator pun ada. Pada saya the best untuk overcome fear trade day ni kalau anda berduit lah dan ada simulator, invest beli VR, lumba dalam iRacing, Global Mazda Cup ataupun Simlab tu, cuba belajar lumba rapat-rapat kat duduk belakang tu. Amin kau ini ketakutan nak accident tu kan. That's the best medicine untuk overcome masalah takut ni. Pakai triple screen pun pakailah. Tapi nak best sekali pakai VR dan rasa sendiri ketakutan tu, matikan spotter. Cuba survive race dekat dalam Simlab tu. Bawa lah oksigen tu, cuba try survive. Okay, sampai sini saja saya nak pakai saya punya mask. Jalan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.